Kebanyakan kita sekarang sudah mula menyedari wujudnya pelbagai produk yang mengandungi retinol di pasaran. Sampaikan kalau anda tengok dekat dalam social media yang lain, contoh dekat TikTok, dekat Instagram, ya, memang kita kata kebangkitan produk dengan retinol ni memang mendadaklah 2-3 kebelakangan ini. Memang ada, semenjak 2 menjak ni memang ada. Jadi kita nak bincangkan di dalam video ini tentang retinol, soalan-soalan yang sering diajukan tentang retinol dan perkara yang anda wajar tahu tentang retinol sebelum anda menggunakan retinol, ataupun mungkin kalau dah guna tu tak apalah juga, kita boleh juga bincang dan ambil tahu. Okay, let's learn about retinol. Hi glowy girls, hi glowy guys. Okey, saya nak tanya terlebih dahulu, adakah anda menggunakan produk yang mengandungi retinol? Saya guna dan saya baru sahaja guna. Saya baru guna dalam setahun lebih, ya. Sebelum ni tak gunakan produk tersebut, tak ada keperluan. Walaupun kulit saya berminyak dan retinol ni mempunyai banyak manfaat kepada kulit jenis macam saya yang berminyak ni, tetapi saya tidak, waktu saya mengenali skincare, retinol ni dia bukan macam, dia tak popular sangat. Sekarang ini kita boleh tengok di dalam pasaran, a lot of products, company yang jual products ni push retinol ni gila-gila punya. Maksudnya memang war-warkan tentang retinol, bagusnya retinol. Dia macam superstar ingredient lah kita panggil. Maksudnya dia tengah mendapat highlight. Itu saya tak nafikan, memang retinol ini bagus, ya. Now, kalau kita nak faham retinol, kita kena berkenalan dengan keluarga retinol dulu, ya. Keluarga retinol ni nama dia retinoid, ya. Retinoid ni ada macam-macam jenis retinoid. Retinoid ada jenis yang kita boleh beli secara terbuka di pasaran terbuka, maksudnya tak perlu jumpa doktor. Itu retinol lah. Retinol ni maksimum percentage yang kita boleh dapatkan dalam satu bahan, satu produk, biasanya 1.5. Tapi tak bermakna 1.5 kena semua orang pakai. Kalau baru nak mula tu janganlah pergi ambil percentage yang tinggi-tinggi, ya. Dan retinoid satu lagi adalah yang bukan OTC, yang bukan terbuka, adalah yang kita kena jumpa doktor untuk pakai, untuk dapatkan produk tersebut. Maksudnya kita kena dapatkan nasihat pakar kesihatan, ada sebabnya. Sebabnya dia ada dos dia, dia ada cara pakai dia, ada tempoh pemakaian dia. Saya sangat larang anda beli sendiri di online. Saya cakap siap-siap ni, ramai orang muda-muda hantar mesej pada saya, tanya umur 15 tahun nak pakai Adapalin. Ya Allah, muda sangat. Kalau nak beli boleh jumpa doktor, doktor check dulu kulit tu. Mungkin masalah itu boleh diatasi dengan salicylic acid, so tak perlu pakai retinol. Kena faham, kalau nak pakai retinoid, kalau nak pakai retinoid yang secara prescription, jangan beli daripada online. Please don't do that. Kalau tak, kena tanggung, ya, sendiri, ya, kesan dia. So kita nak ceritakan tentang perkara-perkara tentang retinol pada hari ini. Beberapa sifat retinol yang anda perlu tahu sebelum pakai, ataupun jika anda dah pakai perlu tahu juga, supaya kalau adalah kesan-kesan pada kulit tu, we know what to do. Okay, let's start with number 1. Kenapa retinol boleh mengeringkan kulit? Ini persoalan pertama. Ya, anda mungkin ada yang tak menghadapi perkara ini, tapi saya nak bagi tahu siap-siap larangan utama kenapa kita tak nak pakai retinol yang tinggi-tinggi terus, kerana dia ada sifat mengeringkan kulit. So apa itu sifat mengeringkan kulit? Macam mana retinol boleh ada sifat ni? Ini semula jadilah. Retinol ni dia ada satu perkara yang kita panggil keratolytics. Itu sifat yang mana dia boleh menghilangkan, menghapuskan, mengangkat, melonggarkan. Banyak kau punya kata kerja tu. Ikatan-ikatan antara keratinocyte. Keratinocyte ni adalah sel kulit lah. So bila mana ikatan-ikatan ni dia sifat dia berminyak, dihilangkan, diangkat, so berlakulah pengelupasan yang tak seperti exfoliation, dia lebih halus, ya. Dan pengelupasan ini kalau berlaku dengan kerap atau keterlaluan boleh menyebabkan minyak yang sepatutnya stay dekat kulit tapi hilangkan terus. So bila mana kita panggil over exfoliate, sebab keratolytic ni juga
sifat exfoliation yang halus ya. So bila berlaku seakan over exfoliate ini, confirm kulit boleh kering. This is the reason why we would like you to use retinol secara berkadaran. Maksudnya berperingkat. Pakai dulu yang rendah 0.1, 0.3. Memang kesan dia lambat, tetapi dia boleh serasi dengan kulit dan dia boleh buat kerja secara perlahan-lahan. Satu lagi sifat retinol ni macam mana dia boleh menyebabkan kekeringan pada kulit tertentu adalah kerana dia memang boleh menjalankan kerja mengawal penghasilan minyak. So bayangkan dua sifat itu berlangsung serentak, kalau kita tak berhati-hati dalam menggunakannya boleh mengeringkan kulit. Kedua, apakah kesan sampingan retinol? Ya, ramai orang cerita tentang kebaikan retinol, tetapi ramai orang tak bincangkan dengan detail kesan sampingan retinol. Walaupun retinol tidak sekuat adapalin ataupun retinoid jenis preskripsi, tapi mereka dari family yang sama, dia tetap boleh mendatangkan kesan yang sama. So, kerana sifat retinol ni salah satunya dia mempercepatkan kitaran sel kulit. Jadi, mana-mana bahan yang mempercepatkan kitaran sel kulit boleh menyebabkan purging berlaku kepada kulit. Ya, jangan bagi tahu saya guna hyaluronic acid, saya purging. Bukan. Geram pula aku. Itu boleh jadi breakout, something menyumbat pori-pori. Tapi kalau retinol, ya, anda boleh mengalami keadaan yang dipanggil purging, yang mana digalakkan oleh dermatologis, pakar-pakar kulit biasanya untuk teruskan penggunaan retinol ni sehingga fasa purging itu tamat. Tapi kalau nak laluinya kena berilmu jugalah ya. Dan retinol ni juga kalau salah cara pakai, keterlaluan dalam penggunaan, kadar pemakaian tu terus terlalu tinggi ya, dia boleh juga menyebabkan iritasi ataupun kita panggil inflammation pada kulit ya, keradangan pada kulit. Contoh keradangan ni gatal-gatal, merah-merah, itu iritasi lah. So pedih, so dia rentetan daripada kekeringan, dia boleh menyebabkan semua masalah-masalah ini. Sebab itulah kalau nak pakai yang OTC ya, punya retinol, pakai yang slow-slow, rendah-rendah dulu kadar dia kalau baru nak mula, tingkatkan secara berkala. Kalau nak pakai yang tadi yang saya sebut prescription tu, dapat nasihat doktor dulu. Kalau tak, kesan sampingan ini boleh berlaku sangat teruk pada kulit anda. Persoalan ketiga biasanya tentang retinol bukan retinoid yang kita beli prescription tu adalah boleh ke tak retinol ni, kan kata dia lembut je berbanding dengan adapalin tu. Boleh ke tak kita gunakan semasa kita mengandung? Sebenarnya kan memang any form of vitamin A ya dalam skincare product ni, maksudnya apa-apa form of retinoid ni tadi memang tidak boleh digunakan semasa mengandung dan juga menyusu. Malahan ada kajian menunjukkan bahawa kalau nak pakai kalau sesiapa yang merancang nak berbadan dua, nak hamil, sebulan sebelum perancangan nak hamil tu, usaha nak hamil tu, perlu berhenti pakai retinol. Itulah nak menunjukkan betapa pentingnya untuk kita alert lah penggunaan retinol ni, terutama kalau siapa yang bukan setakat nak mengandung, dah mengandung ni, yang merancang nak mengandung pun kena berhenti dulu. Salah satu sebab utama dia adalah kajian menunjukkan bahawa penggunaan retinoid any form of retinoid ya boleh menyebabkan kecacatan embrio. Maksudnya belum sempatlah janin belum sempatlah dia jadi bayi lagi, dia baby lagi, dia dah boleh jadi ada birth defect, kecacatan. So walaupun perkara ini sebenarnya kalau dalam kajian dia dikaji ke atas binatang, iaitu mice lah, tikus putih, tetap sebab tak bolehlah kaji ke atas wanita mengandung kan, macam human right is not right there lah kan. Jadi kita ambil pengajaran daripada situ. Sebab itulah kita perlu melihat kepada kajian ni dalam bentuk untuk precaution. Untuk mengandung pula, saya terbaca juga ada kajian yang menyebut tentang retinoid ni boleh mengganggu sistem penyusuan seorang ibu kepada anak dia. So dia boleh juga mendatangkan kerosakan yang kita tak nak dari sudut kesihatan bayi itu dan juga the baby and also the mother. Alright, so antara lain yang perlu you want to know, benda yang bernama retinol ni bukan satu-satunya produk terbaik di dunia. So kalau tak boleh nak pakai retinol atau mana-mana jenis retinoid, there is always alternative based on the skin problem that you have. Okay, so don't panic, jangan rasa macam the end of the world.
keempat, ini soalan yang bagus sebab ramai orang suka tanya soalan ni pada saya. Boleh ke ataupun bagaimana retinol ni dia rawat jerawat atau bekas jerawat, dan boleh ke dia rawat sekali tanda-tanda penuaan ke? Retinol ni untuk orang yang tanda-tanda penuaan je. Sebabnya dekat pasaran kalau anda pergi tengok produk retinol, dia memang khas untuk anti-aging. Okay, so let me clear this once and for all. Baik, so bila kita sebut tentang retinoid, semua ahli keluarga dalam retinoid ini dia mempunyai sifat yang sama. Cumanya berbeza adalah kekuatan. So kita kata, contoh saya ambil adapalene yang sangat popular untuk anti jerawat dengan retinol. Dia adalah keluarga retinoid, dua-dua ada sifat yang sama. Tapi kalau dibanding keduanya, retinol gentler, ya. Retinol boleh buat apa yang adapalene buat, tapi gentler. Bila sebut gentler, dia makan lebih banyak masa. Contoh adapalene mungkin pakai sebulan boleh nampak kesan. Pakai retinol nak dapat kesan macam adapalene ambil masa sikit, 4 bulan mungkin. Itu perbezaan dia. Dan ramai orang tak sabar nak tunggu jerawat clear 4 bulan kan. Dia nak kalau boleh hari ni pakai, esok dah clear dah. Itulah yang menyebabkan kenapa adapalene ini dilihat sebagai very good ingredient untuk anti jerawat. Tapi bila sebut pasal retinol, orang tak fokus pada anti jerawat. Retinol ni juga dia boleh mengurangkan penghasilan minyak, dan retinol sama seperti adapalene, dia boleh menyebabkan kitaran sel kulit berlaku lebih cepat. Tapi macam saya sebut tadi, kekuatan mereka berbeza, power dia berbeza. Okey, power dia berbeza. So itu mempengaruhi kecepatan atau tempoh penyembuhan satu masalah kulit itu. So, boleh tak retinol rawat jerawat? Boleh tak retinol rawat bekas jerawat? Ya, boleh. It takes a longer time, but if you have sensitive skin atau kulit yang mana tak payah nak tergesa-gesa kan, relax je nak buat supaya tak naklah ada kesan-kesan yang tak baik tu, pakai retinol pun boleh rawat jerawat, boleh rawat bekas jerawat, ada sifat anti-aging. Boleh. Adapalene pun boleh juga. Ya, cuma adapalene ni prescription, higher dose, ada kadar penggunaan dia, ada cara yang spesifik sebab kerana dia tinggi kadar dia dan kuat berbanding retinol, kesan sampingan tu kalau salah cara dia memang boleh nampak lebih cepat. Purging boleh nampak lebih cepat. Kalau retinol biasanya purging jarang berlaku sebab kalau pakai dengan cara yang berkadaran rendah sebelum naik tinggi, dia okey je. So, saya nak menjawab pada persoalan ni kerana saya dapati ramai orang against menggunakan retinol untuk jerawat bekas jerawat. No, it's not right. They still do the same thing. All retinoid do the same thing. It's just that the strength, and that strength influences atau beri kesan kepada the length of kulit tu ataupun tempoh kulit tu nak jadi pulih. Faham? Soalan kelima yang biasa saya terima tentang retinol adalah, bila ya saya boleh mula pakai retinol? Okey, kalau kita nak tahu bila ni kan, kita kena faham sifat retinol. Salah satu sifat yang popular tentang retinol adalah dia meningkatkan kitaran sel kulit. Semasa kita muda, ya, kitaran sel kulit ni memang masih elok lagi, tak ada apa yang nak ditingkatkannya pun. Kalau umur 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 21, okey lagi kalau berbanding dengan mereka yang dah masuk umur 30-an. Sebab tu biasanya secara umum saya akan kata retinol sesuai untuk mereka yang at the range of 25 and above. Bila mana mereka tu dah mengalami slow down in term of dia punya skin cell turnover akibat daripada satu penuaan. Jangan ingat umur 25 tak mengalami penuaan. Penuaan lah tu, daripada 24 pergi 25, 25 pergi 26 tu penuaan. Dan ketika itu juga stress level extrinsic ni faktor ni yang menyerang muka, menyerang badan ni, stress level ni pun menjejaskan kitaran sel kulit juga. Dia ada beri kesan secara tak langsung. So ketika itu bolehlah kita guna bantuan daripada retinol, ya. Kalau awal-awal, umur awal-awal kalau nak pakai mana-mana jenis retinoid, terutama nak sebut sekali lagi ni, adapalene untuk mereka yang umur belas tahun ni, jangan beli sendiri. It must be because of doctor or health expert prescribe it to you. Baru kita pakai. Saya risau benda ni dan saya ulang kerana ramai yang umur belasan tahun berani beli adapalene tu sendiri, kadang-kadang ubat antibakteria, macam-macam lah ubat jerawat yang sepatutnya prescribe tapi dibeli sendiri. You never know the kesan panjang untuk anda nanti. Itu lagilah kita menakutkan. Alright. So ada banyak bahan lain yang boleh digunakan juga
Jangan pandang rendah pada bahan lain hanya kerana retinol ni popular, ya. Where I am here today, saya baru pakai retinol tahun lepas. Tapi sebelum itu saya tak pernah guna. And I do believe in many ways, many other ingredient that is good for your skin. Okay? That's it about retinol. Ada tak soalan lain lagi tentang retinol? Kalau ada, tuliskan di ruang komen. InsyaAllah kita boleh adakan video lain untuk menjawab persoalan tentang retinol. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.